memakam semalam 3 bulan April. Lepas tu 33 kematian. Menjadikan keseluruhan 3,333. Orang suruh kita tengok Suratul Ahzab, itu surah 33 ayat 33. Boleh ke tidak duk sebar yang duk viral tu? Ayat tu sebenarnya maksud apa sebenarnya, Imam Muda Hafiz? Dalam kaedah tafsir, kita kena faham bahawasanya ilmu Quran ni dia ada disiplin dia. Para ulama mufassirin seperti Muhammad Hussein Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengarang At-Tafsir wal Mufassirun. Bila kita nak menafsirkan Quran, ketika kita nak nawazil, kita nak letakkan makna Quran tu kepada peristiwa yang berlaku di sekeliling kita ni, kita perlu berhati-hati. Sebab kadang-kala benda ini boleh menjatuhkan kita kepada kekeliruan dan juga membawa kepada salah faham dan tuhmahan kepada isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi ini sangat bahaya. Kalau kita mudah saja kita ambil ayat Quran tersebut dan kita relatekan dengan angka dan tarikh dan kes kematian yang berlaku, jadi ini akan menjadikan agama ni sebagai satu bahan kelakar atau bahan jenaka atau bahan lawak. Sebab tu saya nak ingatkan bahawasanya dalam firman Allah dalam surah Taubah, Allah ada mengingatkan kepada kita, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum bi tastahzi'un. Katakanlah kepada orang munafik itu, wahai Muhammad, apakah dengan ayat-ayat Allah dan juga dengan Rasulnya kamu menjadikan ia sebagai satu permainan ataupun satu bahan jenaka? Sebab apa saya katakan bahan jenaka? Mungkin orang yang relatekan ni dia tak berniat untuk buat bahan jenaka. Niat dia betul. Tetapi niat dia tu positif lah. Tapi kita kena faham. Baik. Tapi kita kena ingat dalam kaedahnya para ulama meletakkan al-ghayatu la tubarriru al-wasilah. Matlamat yang baik itu dia tidak semestinya menghalalkan dan membenarkan kaedah cara kita itu. Semua orang nak berbuat benda baik, tapi cara kita nak buat benda baik pun kena mengikut kayu ukur jalan yang betul. Kalau sekadar matlamat kita baik, tapi cara kita nak menyampaikan kebaikan itu salah, bahkan ia boleh merosakkan kesucian dan keabsahan Al-Quran itu sendiri. Jadi itu akan menjadi fitnah pula kepada isi kandungan Al-Quran. Dia macam curi lori roti gardenia, lepas tu ambil roti tu, lepas tu bagi ke orang. Tak boleh lah. Robin Hood punya style. Pada masa yang sama, orang-orang begini, dia akan defend. Dia kata, ada je orang insaf kerana sebaran tersebut. Ada je orang tiba-tiba kerana baca ayat tu, terus duduk rumah, baca Quran, jaga semayang jemaah lagi selama ni memang tak buat pun. Boleh ke macam tu? Dia hujah macam tu, boleh ke? Tapi saya nak bagi tahu satu perkara yang saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tafsir wa Ta'wil fil Quran, beliau menyebutkan bahawasanya kadang-kala memang ia memberi kesan, tetapi maksad ataupun tujuan makna asal daripada ayat tu akan tidak lagi difahami oleh orang. Maksudnya orang akan faham ayat tersebut dalam konteks yang bukan asal Allah Ta'ala firmankan ayat itu. Bahaya. Faham tak maksud saya tu? Pandangan Imam Muda Hafiz tentang masyarakat kita yang tunggu benda ajaib baru nak percaya. Pertama sekali, kalau kita tengok antara maqasid syariah di atas pensyariatan syariat Islam ni, salah satu daripadanya adalah hifzul aqal, iaitu memelihara akal. Sebab tu kita dapati dalam Quran banyaknya ayat yang Allah Ta'ala sebut afala tubsirun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan sangat banyak sekali. Dan kita nak kena faham, antara dalam hadis sahih banyak sekali Nabi SAW melarang apa saja perkara yang membantutkan akal kita. Antaranya adalah at-tasya'um ataupun at-tatayyur. Antara bentuk tatayyur yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitu apabila kita meletakkan kepercayaan kita kepada tempat atau kepada situasi atau kepada hari atau pada masa atau pada angka. Itu adalah boleh memberi kesan, boleh memberi asar kepada keadaan sekeliling. Selain daripada itu juga
perkara-perkara yang macam ni dia sangat ditegah oleh syarak. Sebab itu dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan man la'iba an-nardashir faqad asa Abul Qasim. Nardashir maksudnya siapa yang bermain dadu maka dia telah berdosa kepada Abu Qasim, yakni Rasulullah SAW. Ini menunjukkan pada kita kerana permainan dadu tu juga dia mengajar kita bergantung kepada angka. So dia ada unsur maisir, dia ada unsur judi di situ. Oh, angka. Jadi sebab macam sekarang ni yang 3 tu lebih kurang angka itulah masalahnya sebab apabila mindset masyarakat mereka itu terlalu berminat kepada mengambil ibrah atau mengambil pengajaran daripada angka yang terdapat dalam surah atau terdapat daripada ayat itu berbanding daripada untuk mengambil ibrah ataupun durus pengajaran daripada ayat itu sendiri. Jadi sebab tu saya khawatir bila kita mentaliti masyarakat kita lebih banyak terdedah kepada perkara-perkara mistik, perkara ajaib, magic ni, ini tak pelik kalau Nabi sebut di akhir zaman memang ramai pengikut-pengikut Dajjal. Mereka akan menjadi pengikut kepada Dajjal sebab Dajjal itu membawa ilmu-ilmu magic. Bila sebut pasal Dajjal, Dajjal pun dia dakwah kita dengan keajaiban. Ada hadis dalam Sahih Muslim, dia kata apa? Nabi kata fayati alal qaum. Dajjal ni dia akan datang kepada mana-mana kaum, fayad'uhum, dia akan dakwah kepada kaum tersebut. Lepas tu wayu'minuna bihi, dan orang beriman dengan Dajjal. Adakah kerana keajaiban tu? Apa keajaiban Dajjal? Benar sekali. Sebab tu kita tengok dalam riwayat Muslim dan Sahih yang mana Nabi menyatakan ya'ti ilaikum jibal, ya'ti ilaikum khubuz ka'amthal jibal. Dia akan datang kepada kamu berkeping roti yang besarnya sebesar gunung. Kalau kita tengok hari ni roti gardenia yang dibawa datang oleh lori pun dah orang gebut tak tentu pasal sampai selfish. Jadi kita jangan pelik lah zaman tu Dajjal boleh bawa roti gedungnya ala sebesar bukit. Dan dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW menyebutkan fi yaminihi nar wa an shimalihi al-jannah, yang mana dia akan hulurkan tangan kanannya itu api dan tangan kirinya itu adalah taman syurga. Dan kita tengok Nabi kata jangan kamu mengambil yang taman itu kerana yang taman itu adalah api, dan sebaliknya kamu ambillah yang api itu kerana pada api itu adalah air. Maksudnya ini salah satu daripada kita panggil sebagai al-makidah, iaitu tipu daya ataupun tipu helah yang membawa satu nilai keajaiban yang dibawa oleh Dajjal. Sebab tu Nabi kata arba'atun minal jahiliyah, ada 4 perkara daripada sifat jahiliyah, antaranya at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, kemudian al-fakhru bil ansab, bangga kepada keturunan, kemudian antaranya disebut al-istisqa'u bin nujum, iaitu orang yang menilik kepada bintang-bintang. Sebab tu dalam Islam perbuatan penilikan ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang dilarang. Dalam Sahih Abu Daud pun menyatakan, dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih juga, Nabi menyebutkan bahawasanya man qatabasa syai'in minan nujum faqad asyrak, sesiapa yang telah pun au kamakal, sesiapa yang telah mengambil mana-mana bahagian ilmu daripada tilikan itu, maka dia telah terlibat kepada syirik. Ini menunjukkan kepada kita satu perkara yang perlu untuk kita berikan perhatian lah.